Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca dari surah Yunus, dan kita ulang dari ayat 54 insyaAllah. Dari ayat 54 surah Yunus insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Maka pada hari ini kita sambung, kita ulang dan sambung. Kita ulang dan sambung bacaan kita dan tadabbur kita pada ayat 54 dan seterusnya dari surah Yunus. Di mana ayat yang kita baca pada hari ini kita dah sebut dah pada minggu lepas, di mana Allah Subhanahu wa taala kata, walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ard. Dan pada masa itu sekiranya tiap-tiap seorang yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain mempunyai segala yang ada di bumi. Zalamat ma fil ard, dia ada semua yang ada di bumi, dia memiliki. Laftadat bih, tentulah dia rela menebus dirinya dengan semua itu. Ada harta seisi bumi nak bayar, tak apalah. Kalau setakat 10,000 kena saman ni, banyak lagi duk tahu ni. Dalam kita pun bukan kata suka sangat kena 10,000 tu. Nak kena sama kerja memang banyak lah 10,000 orang. Tengah bising sekarang ni kan. Kena denda 10,000 tak ikut SOP. Banyak. Kita pun berasa sayangnya nak bayar. Padahal kesalahan tu kecil kita kata tak. Tiba-tiba sampai hari akhirat, kesalahan dia apa? Kesalahan dia syirik. Kesalahan dia syirik. Dia kata, ya Allah, kalau aku nak bayar dengan seisi bumi, 1 juta ke 1 bilion ke 1 trilion ke apa dia, kuadrilion ke, tak kira lah sampai berapa tu, Allah Ta'ala kata dia nescaya dia akan tebus diri dia. Padahal kesalahan dia apa? Dia kata benda tu simple. Apa salahnya kita minta dengan sesuatu selain Allah? Okay? Semalam saya baca satu status, seorang tu dia post tentang orang-orang ahli sufi yang melampau. Kita kena sebut yang melampau ni supaya tidak semua orang berasa ayat ni kena kat dia lah. Tapi kalau dia melakukan perbuatan yang sama, dia kena berasa. Apa dia sufi yang melampau tu? Dia kata, orang tanya dia, jadi kamu berkata boleh lah, maknanya dia kata kita doa kepada selain Allah ni, doa dengan doa minta dengan Nabi ni bukan syirik. Dia panggil istighathah, minta tolong. Jadi orang tanya dia, jadi bolehlah kalau kita kata ya Muhammad, ya Rasulullah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bolehkah kata lagu tu, wahai Rasulullah, berilah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, selamatkanlah kami daripada api neraka. Jawab orang tu, boleh, dia kata. Pasal pada kami ini adalah istighathah. Sesungguhnya perkara itu telah menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Kita tak boleh kata macam tu. Macam mana boleh kata ya Rasulullah atina fid dunya hasan? Tak boleh. Tu ayat lah, kita pun tak sebut lagu tu lah. Kena sebut Rabbana, ya Allah, atina fid dunya hasanah
berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana Allah Ta'ala ajar kita doa kepada Allah. Tiba-tiba ada orang ajak berdoa kepada selain Allah. Dia jawab apa? Kami, kata dia lah, orang sufi ni, hak pak dia ni, berpandangan boleh doa macam tu, dan dia boleh berlaku pada Nabi dan juga orang-orang soleh. Maknanya dia bukan sekadar kata Rasulullah, dia orang soleh pun dia kata gitu juga. Maka pada mereka benda ni kecil, tapi pada orang yang beriman benda ni sangat besar. Okey, dia telah menzalimi diri mereka. Atas dunia ni dia mungkin berasa tak apa, tapi di hari akhirat kelak, apabila dia menghadap Allah, tiba-tiba Allah Ta'ala murka kepada orang yang berlaku syirik, dan Allah membinasakan semua amalan oleh orang yang berbuat syirik. Maka saat itu dia akan rasa menyesal. Kalaulah ada harta seisi bumi, nescaya dia akan bayar kepada Allah untuk menebus dosanya. Tapi apakan daya, mereka tidak akan dapat menebus diri mereka. Allah Ta'ala tak terima. Okey? Mereka tetap akan merasa sesal dan kecewa manakala mereka melihat azab. Bila tengok azab, tetap merasa sesal dan kecewa. Sebab apa Allah Ta'ala tak terima wang tebusan mereka? Wa qudiya bainahum bil qist, dan Allah putuskan hukum di antara mereka dengan adil. Wa hum la yudlamun. Okey, ayat ni kita baca dah minggu lepas. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard, kata Allah. Ingatlah sesungguhnya segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Nak bayang agak apa? Kaya mana kamu? Allah Ta'ala ni pun tidak berhajat kepada harta. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, itu semua memang dah milik Allah. Yang kamu ada tu pinjaman je. Pemilik sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, macam kereta kita, waktu kita pinjam dengan bank, kata je milik kita. Pemilik sebenar dia dekat geran tu cak hak milik dituntut oleh bank. Kereta siapa? Kereta kita. Tapi kalau bank nak tarik tak bayar, habis lah. Betul tak? Jadi kita hanya pinjaman. Realitinya bank tu pun pinjaman juga. Semua hidup kita ni pinjaman. Hak milik sebenar dituntut oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Bila masa dia nak tuntut, dia boleh tuntut. Dia tak kisah. Bila masa dia nak ambil balik, dia ambil balik. Tak kisah. Tak ada orang boleh halang Allah Azza wa Jalla daripada mengambil balik apa yang menjadi miliknya. Jadi nak sebutnya kekuasaan, pemilikan, semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Jadi orang yang kafir nak tebus dia dengan harta seisi bumi, tak ada makna bagi Allah. Ala inna wa'dallahi haqq. Awaslah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Huwa yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan untuk menerima balasan. Okey. Jadi jelas kepada kita apa yang kita miliki di dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah. Nak tebus, nak bayar di akhirat tidak ada nilai. Maka yang bernilai bila kita ni beramal
selama hidup di dunia. Sikit pun tak apa di dunia ni asalkan beramal. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu. Allah Ta'ala kata, telah datang kepada kamu Al-Quran, ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kamu peringatan dari Tuhan kamu. Allah Ta'ala dalam ayat ni tak adalah sebut Al-Quran tu, cuma makna kepadanya Al-Quran lah. Telah datang kepada kamu peringatan dari Tuhan, yakni Al-Quran tu adalah peringatan dari Tuhan. Ni semua adalah sifat kepada Quran. Wa shifaa'ul lima fis sudur, dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu. Sifat kedua Al-Quran dalam ayat ni, pertama mau'izah. Mau'izah ni apa? Peringatan. Quran tu peringatan untuk kita. Yang kedua, syifa. Sifat Quran ni syifa. Syifa adalah penawar atau penyembuh. Jadi Al-Quran tu betul-betul penyembuh, kerana Allah menamakan dia dengan syifa. Allah kata wa shifaa'ul lima fis sudur, dan dia adalah penawar bagi penyakit-penyakit batin. Ai minasyubahi wasyukuk. Penyakit-penyakit batin Allah Ta'ala sebut. Kenapa dia sebut syifa'ul lima fis sudur? Penawar bagi apa yang ada di dalam hati, kerana penyakit dalam hatilah yang paling bahaya. Apa dia? Syubuhat dan syak. Syak iaitu ragu. Ragu dan syubhat. Keraguan dan syubhat bahasa kita. Sebab dalam hati manusia ni, dalam hati manusia, syaitan mencampakkan di dalamnya keraguan dan syubhat. Banyak sangat orang ni terlibat dengan syubhat. Malah orang yang cerdik pandai, syak dan syubhat ni, keraguan dan syubhat dicampakkan dalam hati manusia oleh syaitan, supaya mereka ni meninggalkan kefahaman yang sebenar tentang agama. Banyak orang ngaji pandai sampai satu tahap dia rasa dia lebih pandai daripada Allah. Ngaji, akhir sekali jadi ateis, tak percaya kepada Tuhan. Mari mana ni penyakit ni? Mari mana penyakit ni? Kalau tuan-tuan suka tengok debat antara orang Islam dan orang kafir yang berlaku di Speaker Corner dekat UK kan, Speaker Corner tu, dia duk debat tentang agama. Macam-macam orang datang dengan syubhat. Sebab sana bebas nak cakap apa. Ada orang datang, dia mengaku dia menerima wahyu dari Allah. Kok mana ni? Dia datang, dia mengaku dia menerima wahyu dari Allah. Malah dia kata, saya bukan nak ajak kamu beriman dengan saya. Kalau kamu tak percaya pun tak apa, tapi saya percaya, saya menerima wahyu dari Tuhan, dari Ruhul Qudus. Itu syubhat, bahawa dia rasa dia Nabi. Mari orang ni dia rasa dia Mahdi. Dialah Imam Mahdi. Siapa akhir sekali, dia nak suruh orang ikut dia. Macam-macam syubhat.
Ada orang didatangi syubhat sehingga dia menolak ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu bagi kita ni, Al-Quran lah jawapannya. Tapi ada juga orang yang mengaji Al-Quran dah didatangi syubhat juga. Yang tu kembali kepada hidayah dari Allah lah. Sebab ada orang ahli Quran macam Abdul Rahman bin Muljam. Kita pernah sebut nama dia. Orang yang telah membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia ni qari, ahli Quran. Umar Al-Khattab hantar dia pergi jadi tok guru di Mesir. Wakil, bila orang Mesir minta supaya dihantar dari Madinah seorang wakil ahli Al-Quran untuk mengajarkan kepada penduduk Mesir, Umar Al-Khattab hantar orang ni, Abdul Rahman bin Muljam, alim dalam bidang Quran. Tapi zaman fitnah berlaku, dia terjerumus ke dalam syubhat sehingga akhirnya dia bangga membunuh Sayyidina Ali. Malah dia bertakbir waktu nak bunuh. Macam mana? Dan zaman kita lah ni pun banyak dari kalangan ahli, orang yang baca Quran, bukan kita nak sebut ahli tu, banyak di kalangan orang yang baca Quran terjerumus ke dalam syubhat juga. Macam mana? Okey. Kenapa? Dia ni baca Quran tapi dengan contoh kita tengoklah di mak tahfiz sekarang ni banyak berlaku. Kalau logo capal, banyak anak-anak tahfiz duduk pakai lambang capal. Banyak di mak tahfiz budak-budak duduk bergendang, duduk main berzikir dengan gendang. Macam mana nak tally dengan ayat ni? Banyak di kalangan budak-budak tahfiz pun, budak-budak kecil ni diajar supaya minta berdoa dengan selain Allah, dengan nama tawassul dan istighatsah, dan macam-macam lagi. Sampai kadang-kadang kita tengok berlaku masalah sosial sebagai contoh, berlaku juga di mahak tahfiz. Tapi ayat ni wasyifa'ul lima fis sudur, jawapannya tidak lain dan tidak bukan bila orang baca Quran tapi tidak memahaminya. Nak jadikan dia rawatan hati, bukan sekadar dibacakan. Betul, membaca Al-Quran sebahagian daripada rawatan hati dan jiwa. Tapi untuk merawat syubhat dan keraguan, dia kena baca dengan kefahaman. Dia kena baca dengan kefahaman, barulah dia menjadi rawatan kepada syubhat. Kalau setakat rawatan kepada histeria, masuk atu, sakit, baca beberapa ayat Quran, itu mudah, tak ada masalah. Marilah beberapa orang, kumpul-kumpul orang baca beberapa ayat Quran, insya-Allah dengan izin Allah sembuh. Tapi masalah penyakit yang lebih besar daripada itu ialah keraguan yang ada di dalam hati. Yang ni baca 1000 kali pun kalau tak faham, tidak akan dapat manfaat daripadanya. Jadi sebab itu kita kata, bacalah Quran dan fahamilah maknanya. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Pertama, Quran ni jadi peringatan. Yang kedua, syifa, rawatan kepada penyakit hati. Wahudan, dan juga hidayah. Dia juga menjadi hidayah, petunjuk kepada keselamatan. Warahmatan, dan rahmat. Dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Ada 4 sifat Quran yang disebut dalam ayat ini. Pertama, peringatan.
yang kedua penawar, yang ketiga hidayah, dan yang keempat rahmat. Ini semua sifat yang Allah Ta'ala berikan kepada Al-Quran, dan dia kata qad ja'atkum mau'izatun, telah datang kepada kamu. Yang ini Quran ni datang kepada kita membawa 4 perkara ini. Sebahagian daripadanya lah, banyak lagi, tapi umumnya inilah dia. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Baik, jadi bila kita terima Quran, ketahuilah bahawa kita nak ambil peringatan daripadanya, kita nak merawat keraguan di dalam hati, dan kadang-kadang hak baca faham dah pun ada lagi keraguan. Tak? Yang tu memang kena minta sungguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam saya tengok juga ada video tentang syubhat yang tentang cerita Allah turun ke langit, turun ke langit dunia. Kan Allah Ta'ala ni dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allah Ta'ala ni yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Di sepertiga akhir malam, dan Allah Ta'ala tanya, siapa yang nak bertaubat, aku nak ampunkan. Siapa yang berhajat, aku nak tunaikan. Dan siapa yang nak berdoa, aku nak kabulkan. Allah Ta'ala, jadi ada dia kata kita tak boleh faham turun. Ahli sunnah beriktikad turun sebenar-benarnya turun, cuma dengan sifat yang layak bagi Allah. Kita beriman dengan ayat turun tu, secara hakikatnya turun, cuma dengan sifat yang layak bagi Allah. Ada orang tak setuju. Dia kata kalau turun ke langit dunia sepertiga akhir malam, antara Papua dengan Lampung ada jarak 2 jam. Jarak 2 jam. Jadi kalau turun sepertiga akhir malam di Papua, macam mana dengan orang Lampung? Kalau turun di Lampung, macam mana dengan orang Papua? Soalan macam itulah. Jadi jawab di Ustaz Zulkarnain, dia kata kefahaman itu bermula bila dia letak sifat turun tu serupa dengan makhluk. Dia fikir tentang turun tu dengan sama sifat makhluk. Jangan fikir macam tu. Walaupun kita beriman sifat turun tu turun, tapi kita tak kata turun sebagaimana manusia. Yang kamu faham tu, kalau turun di Lampung macam mana Papua, kalau turun Papua, itu sifat turunnya makhluk. Jadi ada bertempat, ada apa, itu sifat turunnya makhluk. Jadi masalah lah. Kita jangan fikir gitu. Kita kata turun dengan sifat yang layak bagi dia. Jadi macam mana semua orang kena sifat Wallahu Ta'ala alam. Jangan fikir lagu tu. Kalau beriman turun je lah. Lagu mana dia turun sampai semua sepertiga akhir malam seluruh dunia ni macam mana? Yang tu ilmu Allah, kekuasaan Allah. Kita serahkan kepadanya. Kita tak tawil siapa benda-benda yang kalau tidak, kita nak fikir tentang Allah menerima makbulkan doa manusia. Berbilion manusia minta dengan Allah dalam satu masa. Pada masa lagu mana kalau kita kata nak dengar belaka? Jangan fikir dengan telinga kita. Jangan fikir dengan pendengaran makhluk. Itu pendengaran Allah Al-Khaliq. Sama Allah menghidup dan mematikan semua orang serentak. Itu kerja Allah, bukan kerja kita dah. Jadi sifat turun tu jangan fikir sebagaimana makhluk. Dia sebagaimana yang layak bagi Allah. Full stop dekat tu. Jangan fikir macam tu. Yang tu yang jadi masalah. Bila kita berfikir cara kita
berfikir tentang cara turun, cara yang berlaku pada Allah, kita ukur dengan ukuran kita. Masalah. Habis. Jadi kita ni, apa saja yang datang dari Allah, kita beriman dengannya. Yang kita boleh faham, kita faham. Yang ayat-ayat berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jalla, yang laisa kamitslihi syai', yang tidak sama dengan mana-mana makhluk, itu serahkan kepada Allah. Lalu kita kata wallahu ta'ala alam. Tapi perkara ni, itulah nama dia keraguan, syubhat. Kena ada minta dengan Allah Ta'ala, biar kita ni orang yang senantiasa berserah kepada Allah, beriman dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah antara benda-benda syubhat. Ada orang kata macam-macam lah tentang soal akidah, soal muamalah, soal doa, soal tauhid. Banyak syubhat sebenarnya boleh dihilangkan dengan banyak membaca Al-Quran dan memahaminya. Selain daripada itu, kena ingat bukan milik kita juga, sebab di hujung tu Allah Ta'ala kata wahudan, dia kembali kepada hidayah, wa rahmah, dan juga rahmat dari Allah kepada orang yang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dan katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itu hendaklah mereka bersuka cita, bukan dengan yang lainnya, kerana dia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Panjang ni, pusing-pusing ayat dia sikit. Saya translate ayat Quran tu. Qul, katakanlah, bifadlillah, dengan limpah kurnia dari Allah, wa birahmati, dan dengan rahmat dari Allah, fabidzalika, dengan perkara itu, falyafrahu, bergembiralah. Yani bergembiralah dengan kelebihan dan dengan limpah kurnia dari Allah dan dengan rahmat dari Allah. Bergembiralah dengan limpah kurnia dan rahmat Allah. Apa dia limpah kurnia dan rahmat Allah? Itu cerita dia. Baru boleh faham dengan ayat kita ni. Falyafrahu, bergembiralah dengan dia. Huwa khairun mimma yajma'un, dia lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Yakni dari sudut harta. Mereka ada harta banyak, seronok dengan harta. Katakanlah dengan limpah kurnia dari Allah dan rahmatnya, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, dan bergembiralah dengannya. Okay, boleh faham? Apa maksud limpah kurnia dan rahmat dari Allah? Kalau ayat ni berkaitan dengan Quran, kita kata antaranya ialah Al-Quran. Tapi disebut dalam tafsir, ay alladhi ja'ahum minallahi minal huda wa dinil haq, datang kepada mereka daripada hidayah dan agama. Maknanya kita gembira dengan hidayah dan agama. Limpah rahmat Allah tu adalah hidayah dia yang dia bagi kat kita. Bergembiralah dengan hidayah dan petunjuk dari Allah, kerana sesungguhnya dia lebih bernilai daripada harta benda kita. Jadi ada orang guna ayat ni untuk bergembira dengan zikir. Betul dah. Kita pun gembira dengan zikir. Tapi gembira mereka tu dibawa kepada inilah ayat yang membolehkan kita melompat-lompat waktu kita berzikir.
Kerana waktu kita berzikir, kita sedang bergembira. Apakah begitu sifat makna gembira dalam Quran? Itu pun syubhat jugalah tu. Dia bawa Al-Quran kepada kefahaman lain. Maknanya dengan rahmat Allah kita gembira, kita dapat hidayah. Sebab tu kita berzikir, kita lompat-lompat sebagai tanda gembira kita. Mana menari kegembiraan dengan zikir. Hebat tu ayat ni. Kalau saya pergi tafsir kita masjid, laku. Berasa betul je ustaz sebut lah. Tak ada ulama tafsir sebut lagu tu. Baik, kita tengok kepada tafsir tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya dah tengok tadi sebenarnya. Okey. Panjang cerita bab ni. Saya baca sikit ayat ni sebab ayat ni sebenarnya penting untuk kita. Selain daripada menjawab syubhat, dia juga penting untuk kita supaya kita ni mendapat kegembiraan yang sebenar. Apa maksud qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un ay bihadza alladhi ja'ahum minallahi minal huda. Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, apa yang datang dari Allah dari hidayat dan agama yang benar ini, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kepada kita hidayat, kita boleh baca Quran. Bergembiralah dengan nikmat tersebut. Fa innahu aula ma yafrahu nabi. Itulah perkara yang paling utama yang mereka bergembira dengannya. Huwa khairun mimma yajma'un ay min hutamid dunya wa ma fiha min az-zahratil faniyatiz zahibah la mahalah. Lebih baik daripada semua kenikmatan dunia dan apa yang ada di dalamnya dari perhiasan yang fana, yang akan binasa dan akan hilang, tidak dapat elak dan lari daripadanya, mesti hilang. Okey, fa fadlullahi ta'ala wa rahmatuhu huwal hidayah li dinihi wa syar'ihi. Limpah kurnia Allah dan rahmatnya ialah hidayah yang Allah Ta'ala bagi kepada agama dan syariatnya. Bila Allah bagi kepada kita agama, sesungguhnya itulah limpah kurnia yang paling besar. Sebab tu Nabi SAW kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak bagi kebaikan kepada dia, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Bukan Allah bagi harta kekayaan. Siapa yang Allah sayang, Allah tak bagi harta kekayaan. Allah bagi hidayah. Harta kekayaan ni bukannya ukuran kasih sayang Allah. Boleh jadi Allah bagi, boleh jadi Allah Ta'ala tak bagi. Dia bukan ukuran kasih sayang Allah. Sebab apa? Ada orang kafir, Allah bagi harta banyak lagi daripada beriman. Maknanya, harta ni bukanlah ukuran kasih sayang Allah. Maka Allah Ta'ala kata, huwa khairun mimma yajma'un. Hidayah ni lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari sudut harta benda. Wa akhassu dhalika huwa al-Quranul Majid wal iman. Terkhusus daripada hidayah itu, limpah kurnia agama dan hidayah, terkhusus darinya ialah nikmat Al-Quran dan nikmat iman. Terkhusus daripada, bila Allah bagi iman, bila Allah bagi Quran, maka itulah nikmat Allah yang besar. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim, wa qad darat aqwalus salaf ala anna fadlallahi wa rahmatahu hiya al-islam was sunnah. Telah berlegar perkataan salaf seputar ayat ini, sekitar ayat ini, bahawa limpah kurnia Allah dan rahmatnya hiyal islamu was sunnah, ialah kita kembali atau kita mendapatkan nikmat Islam
dan sunnah Rasul. Mana kita ikut Islam, acuan Rasul. Itulah kena betul sebut juga. Sebab ada orang dia mengaku Islam tapi acuan dia lain daripada yang Rasul. Yang tu tidak limpah kurnia. Wa ala hasabi hayatil qalbi yakunu farhuhu bihima. Dan bergantung kepada kehidupan hati atau hati yang hidup, maka seseorang itu bergembira dengan keduanya. Mana orang gembira dengan agama dan juga sunnah ni bergantung kepada kehidupan hatinya. Hati dia hidup setara mana dengan Quran, hati dia hidup setara mana dengan Islam, hati dia hidup setara mana dengan sunnah. Dengan perkara itulah dia merasakan kegembiraan. Kita kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nikmat yang besar Allah Ta'ala bagi. Kita boleh baca Quran, kita boleh faham sunnah. Walaupun kita tahu lautan sangat luas lagi ilmu yang terhasil dari Al-Quran dan sunnah ni, kita hanya dapat setitis air daripadanya. Luas lagi, lautan yang luas. Kita hanya cedok baru setitik. Tu pun kita sudah bergembira. Kerana apa? Kerana kita tahu inilah nikmat yang sangat besar. Okey. Wa kullama kana arsakha fihima kana qalbuhu ashadda faraha. Semakin kuat nikmat pegangan hati dengan Quran dan sunnah, maka dengan Islam dan sunnah, makin bergembiralah, makin gembiralah hati tersebut. Hatta innal qalba la yarqusu farahan idza bashara rauhas sunnah, sehingga hati itu menari-nari. Hati itu menari-nari kerana gembiranya apabila mendapatkan siraman sunnah. Bukan duk melompat-lompat gitu. Tak ada. Ya orang sunnah duk melompat zikir. Kita ni sayang sunnah. Tak ada. Orang sunnah tak menari gitu. Hatinya gembira apabila dia mendapatkan cahaya hidayah dari Allah melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ahzana ma yakunun nas wa huwa mumtali'u amnan wa akhwafa ma yakunun nas. Okey, intaha. Tafsir al-Wasit sebut pula ni, wa hadha kulluhu ay qad ja'akumul Qur'an wa'idhan syafiyan hadiyan rahmatan. 4 sifat Quran tadi. Quran datang sebagai pemberi peringatan, penyembuh, pemberi hidayat, rahmat. Okey. Wa hadza kulluhu bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Fa bidzalika wahdahu falyafrahun nasu jami'an. Okey. Ringkasan cerita, ada yang kata okey, wa ala hadza fal farahu innama yakunu bir rahmatil hasilati lil mu'minina fid dunya wa bil Qur'anil azim wa hidayatihim ila dinil Islam. Gembira sebenarnya berlaku ialah dengan rahmat yang terhasil kepada orang mukminin di dunia dengan Al-Quran dan hidayah kepada mereka kepada Islam. Itu limpah kurnia. Adapun rahmat yang dimaksudkan di dalam hadis, okey, rahmat juga dimaksudkan di dalam hadis berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala sebut Allah ni mencipta rahmat. Pada hari Allah Ta'ala cipta 100 rahmat, satu je Allah turunkan ke dunia. Ada 99 lagi rahmat yang Allah Ta'ala simpan di sisinya, sehingga Allah Ta'ala akan cukupkan kepada orang mukminin di hari akhirat nanti. Padahal satu rahmat ni lah orang kafir boleh hidup di atas dunia. Sehingga disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim,
kalaulah orang kafir tahu tentang rahmat yang ada di sisi Allah, nescaya mereka tidak akan putus asa dari syurga. Maknanya kalau dia kafir zaman dulu, memang dia kufur, habis-habis kufur, tiba-tiba dia tahu tentang rahmat Allah, dia tak akan putus asa dari syurga, dia akan tetap kembali kepada Allah, bertaubat kerana mengharapkan rahmat dari Allah. Kita ni kalau orang buat jahat sungguh, nak maaf pun boleh, tapi aku tak saya tengok dah mukamu ni. Seolah-olah gitulah. Tapi Allah ni tidak begitu. Rahmat Allah ni sangat luas. Kata Nabi SAW, kalau orang kafir tahu tentang rahmat Allah, nescaya mereka tidak akan putus asa dari syurga. Sebaliknya juga, jangan dilupakan tentang azab Allah yang sangat berat. Nabi juga kata, kalau orang mukmin tahu tentang azab Allah, nescaya mereka tidak akan pernah rasa aman dari neraka. Sebaliknya gitu. Orang mukmin kalau dia tahu tentang azab Allah, dia tidak akan pernah merasa aman dari api neraka. Jadi takutnya dan juga mengharapnya kepada rahmat. Dan inilah yang disebut sebagai rahmat Allah, yang orang mukmin bergembira dengannya. Okey. Sebahagian ulama sebut rahmat yang dimaksudkan dalam ayat ini meliputi rahmat dunia dan akhirat. Meliputi rahmat dunia dan akhirat. Cerita panjang, ada yang kata limpah kurnia itu disebut dari Ibnu Abbas, limpah kurnia dimaksudkan dengannya Islam, rahmat dimaksudkan dengannya Al-Quran. Abu Sa'id Al-Khudri kata limpah kurnia itulah Quran, dan rahmat Allah menjadikan kita dari ahli Al-Quran. Ada yang kata limpah kurnia itu Quran dan rahmat itu Islam. Ada yang kata limpah kurnia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rahmat itu adalah Al-Quran. Macam-macam pandangan para ulama tentang limpah kurnia dan juga rahmat. Sehingga wa ala hadza yakunu inna ad-dunya wa ma fiha la tastahiqu an yafraha bihal aqilun. Kesimpulannya, kenikmatan dunia ni tidak layak untuk digembirakan. Kesimpulannya, sama ada nikmat cerita ni limpah kurnia di dunia ke di akhirat ke, kalau limpah kurnia yang dimaksudkan hidayah dan iman di dunia, dimaksudkan limpah kurnia tu nikmat iman dan Islam. Akhirat adalah nikmat syurga. Maknanya dalam apa jua situasi, dunia ni tak layak untuk digembirakan. Bolehlah banyak mana harta pun, jangan terlalu gembira, kita sebut. Yang seronoknya. Tak. Kegembiraan yang sebenar-benarnya ialah bila kita dapat hidayah dan akhirat nanti masuk syurga. Itulah kegembiraan yang sebenar. Jadi boleh harta banyak pun jangan terlalu gembira. Syukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Allah sukanya dapat gaji, sukanya dapat rezeki, sukanya dapat harta, suka. Tapi bukanlah dia kemuncak kegembiraan. Kegembiraan yang sebenar lah bila kita dapat hidayah. Kita mari solat, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kita boleh solat. Kita boleh baca Quran, alhamdulillah ya Allah. Ni kita kena suka. Kita boleh hidayah, alhamdulillah ya Allah. Seronok baca Quran, solat, zikir, alhamdulillah. Boleh buat baik kepada orang, boleh buat baik kepada jiran, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan Nabi ajar dalam. Itulah kegembiraan yang sebenar. Bal innama yakunu farhuhum al-haqiqi
bahkan kegembiraan yang hakikatnya adalah yaumal qiyamah, kegembiraan di hari kiamat. Yang tu baru betul-betul gembira. Kalau nak gembira betul-betul, orang panggil ketawa sampai tak ingat dah. Nak tertawa sampai tak ingat, tak fikir dah. Ketawalah di dalam syurga. Selagi belum sampai ke syurga, jangan terlalu gembira. Belum sampai lagi kita ni. Macam kalau kita kata gembira sampai ke, sebelum sampai ke garisan penamat, macam mana? Banyak orang tunjuk macam mana orang lari garisan penamat ni tak sampai lagi, tapi dia dah gembira dah. Oh, hore. Lepas tu orang lain pun duk litah dia. Macam arnak dengan kura-kura. Arnak lari separuh jalan baru, tapi hore dia tu tak habis lagi. Arnak kura-kura pun lari jalan siapa kena tu. Orang yang gembira sebelum sampai penamat ni ada risiko dia. Risiko dia apa? Sampai ke garisan penamat, dia tak sampai kepada maksud yang sebenar. Jadi kita ni kegembiraan yang sebenar bila boleh masuk syurga, barulah. Atas dunia ni bukan masanya untuk kita bergembira dengan kegembiraan yang sebenar. Melainkan bila kita duduk di jalan syurga, itu kegembiraan kita. Boleh baca Quran, boleh salat, boleh zikir, alhamdulillah. Tu pun tak sempurna. Pasal apa? Kita bimbang lagi. Ada kebimbangan apa? Macam mana kita nak habiskan masa kita di dunia ni? Macam mana husnul khatimah kita? Kita minta dengan Allah husnul khatimah. Pasal apa? Lah ni masih berjalan lagi. Penamat kita pun kita tak tahu lagi. Kita hanya berharap kepada Allah kita dapat husnul khatimah. Baik, jadi itulah makna kepada ayat ini. Suka saya panjang lebarkan perbahasannya supaya kita tahu nikmat kegembiraan yang sebenar dan tidak tersalah bawa ayat ini kepada kefahaman yang orang kata dengan ayat inilah orang tu bergembira dengan zikir dia, lalu dia pun melompat-lompat menari-nari. Kita katakan termasuk dalam rahmat dan limpah kurnia daripada ayat ini ialah gembira dengan petunjuk hidayah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan menari-nari itu tidak ada dalam sunnah. Jadi jangan bawa sifat menari itu gembira padahal Nabi tak pernah ajar. Jadi jangan gembira dengan perkara bid'ah, kerana bid'ah itu adalah musuh kepada agama dan Nabi SAW telah menyatakan orang yang melakukan bid'ah akan mereka-reka modify agama akan dihalang daripada kolamnya di hari akhirat. Dan lantas bagaimana ahli bid'ah nak gembira kalau itulah yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi gembiranya sebenar adalah apabila kita mendapat hidayah menurut petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey? Huwa khairun mimma yajma'un. Dia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan harta. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.